Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Irazi. Ini Inspirasi TVS. Jika sekali pandang, kereta Proton Wajah ini biasa sahaja. Tiada keistimewaan menjadi perkara biasa kerana terdapat masyarakat di luar sana masih menggunakan kereta berusia 20 dan 40 tahun. Bahkan ada yang mencecah 50 tahun. Namun apa yang menarik perhatian ialah perjalanan kereta itu sudah mencecah lebih 600,000 kilometer tetapi masih belum menjalani proses pembaikan menyeluruh sejak membelinya 19 tahun yang lalu. Menurut bekas wartawan utusan Malaysia Ali Mahmud, jika dikaji berdasarkan kilometer, kereta tersebut boleh diibaratkan sudah 6 kali mengelilingi dunia dan sepatutnya telah berusia lebih 30 tahun. Katanya sebenarnya jika mengikut kenyataan pengeluar kenderaan itu, kereta yang menggunakan enjin petrol perlu di-overhaul apabila mencecah 250,000 kilometer, manakala 300,000 kilometer daripada enjin diesel. Sejak mula dibeli, enjin kereta itu menggunakan minyak enjin Petronas sehingga ke hari ini. Namun begitu, persoalannya ialah bagaimana untuk membuktikan kebenaran dakwaannya itu bahawa enjin kereta tersebut tidak pernah sekalipun di-overhaul termasuk gearbox. Kereta saya ni tahan lama sebab saya mendapat tip daripada seorang jurutera F1 daripada pasukan McLaren semasa saya membuat liputan pertandingan F1, perlumbaan F1 di Sepang pada tahun 2002 lebih kurang begitu. Dia memberi beberapa tip. Antaranya ialah minyak dalam tangki jangan lebih daripada separuh. Selepas separuh kita perlu isi minyak semula sehingga penuh. Sebabnya ialah kalau lebih daripada separuh, minyak akan mengeluap dalam tangki. Bila dia mengeluap, disedut kepada enjin, dia bertukar menjadi air dan ini memendekkan jangka hayat enjin. Ketika berbual, pakar tersebut memberikan tip untuk memanjangkan usia enjin sesebuah kereta sehingga 500,000 kilometer adalah dengan menggunakan minyak enjin dan petrol Petronas. Dia kemudiannya mempraktikkan formula tersebut sehingga hari ini dan ternyata dakwaan jurutera F1 betul, malah enjin kereta mampu bertahan lebih 600,000 kilometer. Belia Bidayuh digesa untuk lebih agresif dalam memanfaatkan peluang-peluang yang sudah tersedia. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Transformasi Luar Bandar yang juga Presiden Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh (DBNA), Datuk Ik Pahon Joik berkata masyarakat Bidayuh perlu tahu cita-cita masing-masing dan berusaha untuk merealisasikannya. Sebagai seorang individu yang memulakan karier dari bawah, beliau menyifatkan belia kini bertuah kerana mempunyai laluan lebih mudah untuk berkembang maju. Okay, right now, the Bidayuh community are mostly located in the outskirts of the big cities, especially Kuching, Samarahan and Sirian. And to me, they are fortunate because in terms of accessibility, in terms of connectivity, the Bidayuh community is almost there. Therefore, with all the training facilities that are available, they should be able to leverage on the opportunities given. Bercerita lanjut mengenai pengalamannya merealisasikan cita-cita untuk berada di kedudukan terkini menuntut nilai kesabaran yang tinggi. I serve in the rural area. At the time, for example, Lunduk, when we have to use ferry, and it took about 4 hours to drive from Lunduk to Bau. With gravel and road. The younger generation now, you have bridges and good road. So they consider themselves lucky. At that time, there was no handphone, no computer. So we use typewriter. So you see that transformation. So that a journey of experience is a wave that I cherish as a state civil service, and that I always share with the younger officers, so that they are able to appreciate the transformation journey of the civil service, how we started with all the limited resources, and how here we are with the digital transformation, how things can be done at our fingertip. Bagaimanapun, cabaran-cabaran yang dihadapi menjadi pendorong untuknya terus bersemangat melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang penjawat awam dan sentiasa terbuka untuk menerima ilmu baru dengan positif. So this is my advice not only to the youth community, especially the youth, but also to the other community to leverage on the existing information for them to seek knowledge and probably
will land them on a good and comfortable work. Baru-baru ini, Datuk Iqbal Honjoik menerima anugerah pegawai contoh kumpulan pengurusan tertinggi bagi kategori Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak untuk tahun 2020 sempena Hari Perkhidmatan Awam 2022. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak melihat pentingnya pembangunan minda masyarakat dalam aspek keselamatan bergerak selari dengan aspirasi menuju status negeri termaju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Menurut pengarahnya, Datuk Khairuddin Rahman, sebagai sebuah jabatan penguatkuasaan, pihaknya mahu masyarakat terlibat sama dalam pelaksanaan undang-undang sekaligus memahami bahawa isu keselamatan adalah tanggungjawab bersama. Kalau kita lihat dari segi post-COVID recovery lah, kita telah diberi taklimat dan juga kita nampak bahawa memang ada ruang dan isu yang mana kita boleh membantu lah. Dan kita dah mula gerakkan pertengahan tahun lepas mengkaji berapa prosedur kita lah untuk diberi penambahbaikan supaya kita bukan menjadi agensi yang menghalang pembangunan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak telah dianugerahkan sebagai pemenang emas di bawah kategori kecemerlangan penguatkuasaan untuk 2020 sempena Hari Perkhidmatan Awam 2022 baru-baru ini. JBPM Sarawak memperoleh pengiktirafan berkenaan menerusi penguatkuasaan perakuan bomba Fire Certificate kilang kelapa sawit di Negeri Sarawak. Dan dalam Akta Bomba ni, bila kita buat tadi FC lah, salah satu Fire Certificate adalah satu sijil yang mana kita memberi jaminan bahawa bangunan tersebut selamat beroperasi. Bukan saja kepada pemilik kilang, tetapi kepada pengunjung kilang, pekerja kilang dan kepada masyarakat sekitar. Tambahnya lagi, anggota bomba perlu menjadi sebuah pasukan penyelamat yang dipercayai dan seterusnya memudahkan urusan kerajaan serta masyarakat. Dengan pelaksanaan yang secara transparan, saya yakin bahawa kita boleh mampu mengubah persekitaran dan landscape pandangan negatif ini kepada agensi-agensi penguatkuasaan supaya kita sama-sama bahawa apa yang kita buat demi keselamatan komuniti dah. Khairuddin menerajui JBPM Sarawak sejak Oktober 2018 sehingga kini. Pencapaian cemerlang pasukan bola tampar Meradung membuatkan mereka antara yang diguruni di gelanggang lawan. Malah ramai pemainnya pernah meraih pelbagai anugerah di peringkat negeri dan kebangsaan. Hasil usaha keras dan komitmen jitu semua ahli pasukan sekaligus meletakkan nama Meradung sebagai salah satu pasukan hebat dalam arena bola tampar tanah air. Sebanyak 6 kategori yang anugerah dibagi oleh Persatuan Bola Tampar Malaysia. Anak Meradung telah dapat 4 kategori dalam bola tampar tersebut. Pertama, dia dapat pemain terbaik Malaysia, MPV, pemain setter terbaik, pemain receiver terbaik, pemain spiker terbaik dan jurulatih terbaik pun anak Meradung juga. Menurut Ching Tuong, walaupun pernah meraih pelbagai kejayaan, mereka tidak pernah mendabik dada, sebaliknya sentiasa mengadakan latihan untuk meningkatkan tahap teknikal di samping membina kekuatan mental. Tim Meradung, dia mesti ada pelapis ke bawah. Saya dekat pasukan saya sini pun pernah dapat pemain yang terbaik dekat sini, dekat Malaysia pun ada, pemain setter terbaik pun ada, pemain receiver pun ada dekat sini. Berdasarkan pencapaian setakat ini, Ching Tuong yang pernah meraih anugerah jurulatih terbaik, optimis prestasi pasukan bola tampar Meradung berpotensi besar untuk terus berkembang. Tahun 2019 kami pernah pergi ke Arafura dekat Australia. Kami dapat nombor 4. Pasukan kita pergi ke Australia, pemain Meradung dapat 4 pemain dan seorang wanita. Kami ikut juga ke peringkat Australia sana. Dan pencapaian perempuan pun dapat nombor 2 dalam kesohanan tersebut. Dan harapan saya memang nak satu, memang untuk gelanggang betul-betul untuk khas untuk bola tampar, untuk majukan bola tampar dekat Meradung. Ching Tuong juga menegaskan kerjasama dalam pasukan juga memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan sesebuah pasukan itu. Baik, sekian saja Inspirasi TVS untuk hari ini. Saya Irazi, salam hormat dan selamat malam.